Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Okay, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dahulu. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, hari ni kita akan masuk tajuk kedudukan Hamzah 3/4. Okay, minggu lepas Ustaz ada sebut sikit tentang 3/4 Hamzah ni. Dan hari ni kita sambung balik. Minta semua ambil perhatian, tajuk ni agak susah sikit. Okay, unit ketiga, huruf Hamzah 3 suku ataupun 3/4. Okay, Hamzah 3 suku ialah huruf Hamzah berkedudukan 3/4 ketinggian huruf alif. Tengok huruf alif tu dan ada huruf Hamzah 3/4. Itulah kedudukan dia. Okay, dia tak atas sangat dan dia tak bawah sangat. Okay, kedudukan Hamzah ni dia terbahagi pada apakah fungsi dia. Ia digunakan pada fungsi seperti berikut. Okay, dalam buku teks pun ada, dalam buku surat 11. Okay, dia ada fungsi ada 6. Banyak sikit lah, tapi perlu difokuskan pada 4 saja. 1, 2, 3 dan 4 je. 5, 6 tu jarang digunakan. Okay, tapi kita tengok dulu. Fungsi yang pertama, kata dasar yang berakhir bunyi vokal A. Maksudnya huruf kata dasar tu adalah akhir dia mestilah vokal A. Apa perkataan terakhir adalah huruf A dan menerima imbuhan an dan I ataupun E. Contoh perkataan. Kita tengok buku surat 11. Okay, kita masuk satu dulu. Okay, kata dasar yang di akhir bunyi vokal A menerima imbuhan an dan E. Contoh perkataan jalan, celaan, imbuhan an, celaan. Kata dasar dia adalah cela. Mestilah akhir dia dengan huruf A. Akhir dengan huruf A dan tambah imbuhan an. Celaan. Okey. Kedua, contoh lain, baca. Sepatutnya beja baca, alif baca, ca. Tak ada alif, tetapi kita tambah alif disebabkan dia adalah sebab dia nak tambah imbuhan kat belakang. Ingat tak minggu lepas saja? Ustaz Raja minggu lepas. Okey, boleh rujuk dalam video yang lepas. Sebab kebendaan pun sama. Sepatutnya kata dasar dia benda, tambah imbuhan awalan ke dan imbuhan akhiran an, kebendaan. Jadi letak hamzah di situ. Jadi hamzah ni fungsi untuk menggantikan alif satu lagi. Sepatutnya celaan. Ejanya lam alif la hamzah nun an, celaan. Okey. Jelas ni senang je. Okay, yang kedua, tambah imbuhan I. Imbuhan I. Akhirnya I. Contoh perkataan dihargai. Sepatutnya kata dasar adalah harga. Tambah imbuhan awalan di. Hargai. Dihargai. Jadi, lepas je alif terus letak hamzah. Hamzah ya. Jadi, huruf I padanan huruf dia adalah huruf ya. Dihargai. Contoh lain, meredai. Okay, meredai ni sepatutnya kata dasar reda, tambah imbuhan mereda, tambah i, meredai. Okay, merasai sama juga. Kata dasar adalah rasa, tambah imbuhan me di awal dan i di akhir. Merasai. Jadi ejanya hamzah ni lepas je alif kena letak hamzah 3/4. Maksudnya lepas ditambah imbuhan i tambah juga hamzah supaya ini membezakan huruf alif dan huruf i. Imbuhan i. Macam mana eja dia? Dihargai. Dal de harohar ga alif ga hamzah ya i, dihargai. Okay, itu saja untuk kata
dasar bunyi akhir dia A dan menerima imbuhan an dan i. Okay, senang je sini. Ingat kata dasar dia apa? Kata dasar dia celah dan tambah imbuhan an, tambah je hamzah nun. Semua je kat yang ni. Kata dasar je harga, tambah je imbuhan dihargai, tambah je hamzah ya belakang. Okay, mudah je ni. Maksudnya sama macam lepas juga. Okay, seterusnya. Keadaan yang kedua digunakan pada fungsi seperti berikut. Seperti ini. Kata dasar yang di akhir bunyi vokal U menerima imbuhan I. Kisah juga. Ini adalah apa-apa perkataan yang akhir dia adalah U, maka dia perlu ditambah hamzah ya. Okay, sekali lagi. Apabila perkataan dasar di akhir huruf U, maka tambah I, tambah hamzah ya. Kita tengok perkataan dia. Didahului. Kata asal dia adalah dahulu. Dahulu, eja dahulu, dal, de, ha, waw, hu, lam, waw, lu. Dahulu. Tambah je, nak tambah I, hamzah ya, I. Okay, boleh? Didahului. Sama juga baharu. Dibaharui. Dibaharui. Ejennya dal, de, ba, ha, alif, ha, ra, waw, ru, hamzah ya, i. Dibaharui. Okey. Kata dasar dia adalah baharu, tambah imbuhan de dan i. Merindui sama juga, tambah imbuhan me dan imbuhan i di akhir. Kata dasar dia rindu. Restu. Restu sama juga. Restu ni merestui. Okey. Jelas sama juga macam kaedah yang atas tadi. Kaedah tambah imbuhan i juga. Cuma dia adalah apabila kata dasar akhir dia adalah huruf U ataupun dalam jawi adalah huruf waw, maka kita tambah imbuhan i di akhir, kita tambah hamzah ya, i. Okey, seterusnya pada fungsi yang seterusnya digunakan pada fungsi seperti berikut. Okey, seperti ini. Ketiga, diftong. Diftong, siapa ingat diftong? Diftong atau gandingan vokal AU dan AI di awal kata. Okey, diftong ni adalah pertemuan antara dua vokal dan menjadikan satu bunyi. Contoh AU bunyi dia au. Okey, contoh AU bunyi dia au. Itu adalah satu vokal dan vokal bertemu. Sama juga sebelah AI. AI bunyi dia I. AI bunyi dia I. Okay, jadi diftong ni adalah diftong adalah dua pertemuan huruf vokal. Huruf vokal A, E, I, O, U dalam jawi alif, waw je. Okey, jadi untuk membezakan A dan U kena tambah. Maksudnya AU ni dia dalam satu bunyi, dalam satu suku kata. Itu dinamakan diftong. Kalau dia dua perkataan yang berbeza, contoh A bunyi lain, A lain, U pun bunyi lain. Jadi dia, suku kata lain, maka dia bukan diftong. Diftong ni satu bunyi. AU bunyi dia au. AI bunyi dia I. Macam tu. Dia bukannya dua suku kata, bukannya A bunyi lain, A bunyi dia A. Lepas tu betul, I dengan huruf lain lah. Dia tak ada. Dia sekali je. Satu suku kata yang menyebabkan satu bunyi. Okay, faham diftong? Okay, diftong. Pertama bunyi diftong yang pertama bunyi au. AU. Di awal kata. Jadi eja contoh perkataan dia auto. Auto ni adalah kata pinjaman bahasa Inggeris ya. Okay, auto. Eja auto. Alif hamzah au, alif hamzah waw au, ta waw to, auto. Maksud sini huruf apabila bertemunya huruf A dengan U dalam satu suku kata, maka kita tambah hamzah. Okey, seterusnya aura.
aura. Alif hamzah waw au, ra alif ra au, aura. Okay, audio. Audio alif waw au, dal ya waw dio. Dio Seterusnya aur. Aur dan tebing. Aur ni adalah kat tepi sungai tu. Alif hamzah waw ra au, aur. Aur. Bunyi dia aur. Bagikan aur dengan tebing, itu maksudnya aur. Okay, seterusnya bunyi AI. AI bunyi dia I. AI bunyi dia I di awal kata. Contohnya perkataan ice cream. Ice cream, jadi untuk membezakan A dengan I, kita tambah hamzah dalam satu suku kata. Okay, ice cream, alif hamzah ya, sin ice, kaf ra ya mim cream. Ice cream ini juga adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Kata pinjaman bahasa Inggeris. Kata pinjaman bahasa Inggeris tak? Bahasa Inggeris ni adalah kata pinjaman. Kita pinjam bahasa lain, letak dalam bahasa Melayu. Okay. Ice. Alif hamzah yasin ice. Alif hamzah yasin ice. Sama juga untuk hanya A dengan I, hanya letak hamzah di tengah apabila dalam satu suku kata. Ice. Satu suku kata. Dia bukan A satu, is satu. A is tak. Dia satu bunyi je. Ice. Sama juga icing. Icing ni apa? Icing ni tanya mak kamu. Icing ni adalah gula icing. Gula yang halus tu. Okay. Icing dalam jawi eja alif hamzah ya, I sing, sin yang asing. Alif hamzah ya I, sin yang asing. I sing. I sing, dia dua suku kata. Okay, ketiga air. Air. Bukan eja, bukan air, ada satu bunyi sahaja. Air, dia bukan air, satu bunyi saja. Air. Okay, eja air. Okay, ingat selepas ni tak nak ada salah dah. Eja air. Air selalu kita guna. Okay, alif hamzah ya ra ir. Air. Air. Okay, boleh? Okay, ingat ya. Apabila bertemu dua huruf vokal I ataupun AU dalam satu bunyi, maka kena tambah hamzah terlepas alif. Jelas? Okey. Seterusnya, keempat, fungsi ia digunakan pada fungsi seperti berikut. Keempat, fungsi dia adalah gandingan vokal AU, AI, U. Okay, muka surat dalam buku ada muka surat 12. Gandingan vokal AU, AI dan UI. UI. Okay, tengok satu-satu tu. Van warna biru, AU. Macam tadi sama juga, AU juga ada tadi kan. Au. Tadi bahasa serapan, banyak bahasa serapan. Okay, ini adalah bahasa jati Melayu. Okay, baung. Baung. Baung ni apa? Ikan baung. Okay, baung. Ni gandingan vokal pula. Tadi satu ni. Ini gandingan ba, dia dua suku kata, tetapi apabila ditemukan dalam dua suku kata pun kena letak hamzah. Pertama ba, alif waw ngaung, ba, baung. Ba alif ba, hamzah waw ngaung, ba, baung. AU lagi, lam alif la, hamzah waw ngaung, la. Lam alif la, hamzah waw ngaung, laung. Melaungkan azan. Okay, lepas tu daun. Da alif da, hamzah waw nun un, da, daun. Okay, ketiga, habis dah AU, AI. Bila A dengan I bertemu, tengah-tengah letak hamzah. Ba alif ba, hamzah ya, qaf ba, baik. Saing. Sin alif sa, hamzah ya ngah, ing, saing. Lam alif la, hamzah ya ngah,
hamzah lam alif la, hamzah ya nun in, lain. Okay, lain. Lain ni apa? Lain-lain. Okay, apabila sama juga tadi, bila bertemu dua huruf vokal, maka tengah-tengah tambah hamzah 3/4. Okay, UI. UI bila bertemu huruf U dan I. U adalah huruf waw, I adalah huruf ya. Jadi digabungkan, bunyi contoh bunyi buih. Ba waw bu, hamzah ya buih. Duit. Duit pun sama. Dalam waw du, hamzah ya ta'id, duit. Suis, sin waw su, hamzah ya sin is, su is. Dia tak ada hamzah sini, dia tak ada alif kat sini, tapi lepas waw tak je hamzah. Macam tadi yang sebelum ni imbuhan I di akhir kan, i. Yang perlu ditambahkan huruf hamzah ya tu. Ini sama juga hamzah ya. Bila lepas huruf waw tambah hamzah ya. Senang je ni. Sebab apa dia kena tambah ni? Okay, contoh perkataan ni. Kita tengok baung. Contoh perkataan baung, kalau tak ada alif, dia akan jadi apa? Tak ada hamzah. Kamu akan baca apa? Ba alif ba waw ngawang, bawang jadinya. Sepatut kataan baung. Baung ni apa? Baung ni adalah sejenis ikan baung. Kalau tak hamzah jadi bawang. Makcik-makcik bawang. Okay, sama juga laut. Laut. Laut kan tahu laut. Kalau ada hamzah, lam alif la, hamzah waw taut, laut. Untuk membezakan. Tapi kalau tak ada, lam alif la, waw tawat, lawat. Jadi lawat, tak ada hamzah. Tu fungsi hamzah tu untuk kita membezakan, tidak kita salah baca. Sebab ada huruf waw juga adalah digunakan dalam vokal, dalam huruf konsonan, iaitu huruf W. Okay, sama kat saing. Kalau tak ada hamzah tak jadi sayang. Beza tu. Lain. Lam alif la, ya hamzah ya nun in, lain. Kalau tak ada hamzah jadi layan. Saya melayan dia. Tak jadi lain, jadi layan. Boleh? Okay, itu yang penting tadi. Okay, sekarang yang kelima adalah kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal di tengah kata. Hendaklah ditulis dengan hamzah 3 suku kata. 3 suku, sorry. Mukmin, perkataan mukmin ini ada dalam bahasa Arab juga. Kalau tengok bahasa Arab, kata pinjaman bahasa Arab. Kalau pinjaman bahasa Arab tu dia, kalau dalam bahasa Arab tulis mukmin macam ni, dalam bahasa Jawi pun kan tulis mukmin macam ni juga. Itu je, dalam bahasa ni senang je. Itu penting belajar bahasa Arab juga. Mukmin, mim waw mu, hamzah mim ya nun min. Dia bukan kaedah Melayu, dia kaedah Arab. Jadi kena ikut tulisan dalam tulisan Arab. Itu je formula dia. Bila kata pinjaman bahasa Arab, kena ikut bahasa Arab. Okay, sama juga muazzin, mim waw hamzah alif zal nun, muazzin. Muallaf pun sama. Muallaf ni tahu tak muallaf tu apa? Muallaf ni orang yang baru masuk Islam. Muktamar ni adalah mesyuarat ataupun perjumpaan. Muktamar. Okay, semuanya adalah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tulis macam tu, dalam bahasa Melayu pun, dalam Jawi pun tulis macam Jawi juga. Okay, ni mungkin jarang jumpa, tapi kalau ada, tolong bagi perhatian. Okay, sama juga dalam ni. Kaedah yang keenam adalah apabila bertemunya fungsi yang keenam. Okay, ini jarang lagi guna. Ini adalah perkataan dalam bahasa Inggeris. Hamzah ditulis dalam perkataan adalah khusus untuk nama orang Cina. Selain daripada nama-nama Cina, adalah tidak boleh tulis dalam hamzah di awal perkataan. Contoh, awal perkataan pun boleh. Ong apa tah. Okay, pertama adalah ang. Uncle, ang, ong, eng. Maksudnya apabila tambah huruf nga di depan, ng di hadapan, nama dia ang apa, ong, nama dia dalam bahasa Cina eng. Jarang lah guna, tapi kalau untuk pemahaman saja. Okay,
Itu saja untuk hari ni. Jika ada yang tak jelas, boleh suarakan soalan kamu ke Ustaz. Nak WhatsApp. Itu saja dulu Ustaz. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akan sediakan sedikit soalan untuk kamu buat ulang kaji. Wallahualam.